kuil ni lebih daripada 100 tahun. Tapi pada 10 November ni DBKL masuk dan merobohkan lebih kurang 90% daripada kuil ni. Yang baki yang tinggal cuma 10% sahaja. Jadi apa yang keperluan asas dalam kuil ni semua sudah dimusnahkan, cuma tinggal sebahagian kecil saja dalam kuil ni. Jadi mengikut kuil, semua kemudahan asas mesti diperlukan. Tetapi tanpa asas, kuil pun tidak boleh dijalankan dengan betul, dengan lancar. Jadi perubahan memang tetap dia sudah berlaku dengan tanpa notis, dengan secara keras-kerasan. Jadi kita amat duka cita lah. Mereka yang tengok video klip ni, tolong datang tengok apa yang sebenar yang berlaku di sini. Semua infrastruktur sudah dimusnahkan. Itu memang clear picture you boleh tengok. Seperti tandas, prescott, tempat untuk masak, tempat untuk orang duduk makan, dan shrine-shrine yang sokongan untuk kuil ni. Jadi apa yang dimaksudkan kuil ni tidak dirobohkan 100% itu tidak betul lah. Yang sokongan dari kuil-kuil ni seperti untuk Shiva, God Shiva, lepas tu untuk Lechumi dan Saraswati, yang shrine-shrine semua sudah dirobohkan. Jadi apa yang berlaku itu memang betul lah. Apa yang memecahkan kuil ni, apa yang berlaku itu berlakulah. Kerana mereka mempunyai kuasa, jadi mereka menggunakan kuasa itu dengan secara terlalu keras. Jadi saya harap pihak yang berkenaan janganlah menggunakan kekerasan. Ini tempat untuk beribadat, bukan untuk cara lain yang kita gunakan. Kita digunakan untuk beribadat saja. Jadi tanah ini pun tanah kerajaan. Kita minta tanah kerajaan ini berikanlah kepada kuil supaya kita nak menjalankan ibadat, bukan untuk tujuan lain. Saya harap pihak-pihak yang berkaitan prihatin atas kuil ni dan berikan apa yang diperlukan untuk kuil ni. Sebab saya rasa sebab memang tidak konkret. Jadi yang mereka nak katakan, pihak pemaju sebelah Hapsing nak bina satu longkang. Tetapi pada kebetulannya longkang sudah sedia ada sebelah kuil ni. Jadi longkang itu masih digunakan sudah bertahun-tahun. Jadi longkang itu masih digunakan, cuma memberi satu alasan untuk membina longkang dan jalan kaki di sebelah kiri. Jadi saya harap satu penipuan atau memberi alasan untuk merobohkan kuil ni. Kita sebagai kaum India dan kaum beragama Hindu amat duka cita dengan keadaan seumpama ini. Semua masalah yang timbul, tidak kira di kuil-kuil, boleh diselesaikan secara rundingan. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Setiap masalah mesti ada jawapannya. Jadi saya harap yang pihak-pihak berkenaan duduk semeja dan semuka, membuka dengan hati yang terbuka, masalah ini boleh diselesai. Jangan menggunakan orang ketiga, orang keempat dengan menggunakan wang ringgit dan memutar belikkan keadaan-keadaan dan menjadi lebih rumit lagi. Kebanyakan kawasan kuil ini sudah dibinasakan kerana menggunakan jentera tolak jentera berat yang digunakan. Jadi mereka menggunakan secara melulu. Apa saja mereka boleh melulukan secara melulu, dan banyak retakan-retakan berlaku dalam atas kuil ini seperti lantai, bahagian dinding kuil utama, dan tangga, dan banyak lagi sampai bumbung pun bocor, bahagian sisi kanan kiri semua habis. Jadi rasa amat menduka citakan
keadaan inilah. Harapan kami kuil ni dibina semula dengan kemudahan asas yang diperlukan untuk kuil. Dengan kemudahan asas, baru itu nama kuil. Tanpa kemudahan asas, kita tidak terima sebagai kuil. Terutama seperti tandas, tempat tinggal untuk sami untuk yang menjalankan sembahyang, lepas itu tempat masak, tempat untuk orang berduduk makan, dan sokongan serain-serain yang dengan kuil sekali lah. Jadi semua baru itu bermakna kuil. Tanpa yang lain itu bukan bermakna kuil. Di kawasan ini ke Golden Triangle ni cuma ada satu kuil saja. Mereka yang bekerja di kawasan ini, salah satu yang paling dekat kuil ini. Jadi mereka boleh menjalankan ibadat-ibadat mereka di sini bila-bila masa di kuil ini. Jadi kuil ini perlu dikekalkan untuk lama-lamanya dengan memperhindarkan dengan keadaan sekitar, sebab ini berdekatan dengan KL Tower, salah satu tempat untuk para pelancong datang dan melihatnya. Jadi kuil ini akan bina dengan satu penarikan pelancong-pelancong asing dan membuktikan bahawa negara ini negara berbilang kaum, mengamalkan agama masing-masing dan menjalankan ibadat-ibadat mereka. Jadi ini menunjukkan demokrasi yang paling berparlimen. Jadi saya harap ini akan dikekalkan dan diteruskan selama-lamanya. Satu Malaysia, kita di Malaysia ini berbilang kaum. Jadi kita nak sama rata. Apa yang kita nak jalankan, kita terutamanya yang kita berbincang tentang berbincang tentang agama. Jadi agama Hindu, agama lain kita teruskan seperti mana yang diadakan. Jadi itulah akan menunjukkan satu Malaysia lebih kukuh lagi.